So saya startkan saya punya sesi dengan video tu. Okay, kita pergi. So this is sains sukan tahap 1 bahagian perubatan sukan. So by hadir pada hari ini, saya sangat berharap, tadi saya tanya sedikit sebanyak lebih kurang you punya background. Why? Because you all actually orang-orang yang akan banyak membantu, because in sports kita bukan hanya perlu ada physiotherapist or medical personnel sahaja di situ. It's actually involve banyak benda. As an organizer, if you are a cikgu sekolah yang run sesi latihan ataupun macam apa nama PJ ke apa ke, benda tu, sesi ni akan membantu anda untuk mendalami, memahami, at least paling tak untuk membantulah kalau ada berlaku injury yang berlaku di sekitar mana-mana you all berada lah, especially bila you all involved dengan sports. So okay, kita akan cover, this is apa yang kita akan cover lah. Basically kita akan cover kecederaan sukan. If you are a coach ataupun anybody, apa tindakan yang perlu diambil ataupun dibuat lah bila berlaku kecederaan. Okay, basic emergency, asas pertolongan cemas, penilaian kecederaan, okay, yang akan digunakan. TOTEPS ni biasalah yang akan guna. Alright, rawatan kecederaan soft tissue, tisu lembut. Saya mix sebab kadang-kadang bila kita cakap soft tissue, tisu lembut tu dia dalam bahasa, slide is dalam bahasa, saya akan mixkan ni lah sebab senang untuk kebanyakan pun actually lebih faham soft tissue. Okay, tapi kalau sepanjang saya punya talk ni tak faham, boleh interrupt boleh tanya And then penggunaan kaedah RISE yang kita akan bincang detail sikit sebab RISE ni ada banyak terminologi yang terbaru yang dia punya basic asas ialah RISE, tapi dia mendalami lagi yang saya akan explain kenapa ada macam new dia panggil dapatan kajian, new research on penggunaan RISE ni. And then cardiopulmonary CPR, okay, sebab kalau kita tengok yang terbaru ni, even semalam pun kita, pada siapa-siapa yang tahu, macam semalam pun ada kita dapat berita yang terbaru, kita dapat berita kematian Marquis Kido kan, one of very legend badminton player related to cardiac punya ni arrest ni. So situation yang memerlu masa bila kita perlukan CPR ni and then teknik CPR. Just bear in mind in this session is just like a theory. You all gain the idea, tapi untuk CPR ni sebenarnya kalau you tanya saya sebagai fisioterapis pun saya activatekan saya punya license every 2 years. Maknanya kita kena pergi for the course tu untuk kita keep on ni dan juga practicing. Sebab once kita ambil tu sebenarnya kalau tanya saya pengalaman saya bekerja yang hampir 20 tahun di ISN ni, saya pernah buat CPR sekali sahaja, itu pun bukan waktu saya kerja, waktu saya belajar fisioterapis di hospital yang kita buat CPR in ward. Itu masa kalau kita buat kat ward tu kira di hospital tu lengkap dapat peralatan kan, anything kan ni, but you can imagine when you do CPR dalam situasi yang medical coverage yang tiada apa-apa. These are the things lah, but with the current ni nanti kita tengok sebab medical coverage sekarang ni, that's why important if you want to be an organizer for any medical event, I will advise you untuk ambil medical personnel yang betul-betul train medical personnel. Reason why? Because cases like macam heart problem ke sudden cardiac arrest ni memang tak boleh, kita tak boleh jangka benda tu. But once it happen, kalau berlaku, then kita boleh membantu untuk menyelamatkan mangsa. Apa itu kecederaan sukan? So basically sport injury ni, kalau kita kata kecederaan sukan ni, anyone can get. Even though orang tu kalau dalam terminologi sains sukan ni ataupun perubatan sukan ni, if you are not an athlete, you kena ankle sprain. Contohnya kecederaan pada buku lali, itu pun kita panggil kecederaan sukan. So something related to any bahagian-bahagian badan, soft tissue, okay, yang boleh menyebabkan injury lah, okay. So selalunya normal kecederaan sukan yang biasa ada apa? Ankle sprain, okay, knee, right? Okay, dalam kecederaan sukan kita boleh divide kita punya ni kepada 3 main faktor lah kita panggil. Faktor manusia, faktor peralatan dan faktor persekitaran. Okay, so punca-punca kecederaan, you all dengar I ke? Hello? Dengar. Okay. Dengar. Punca kecederaan, okay saya teruskan Okay, apa antara punca-punca? Kita panggil 2 benda, iaitu punca intrinsik dan juga punca ekstrinsik. Punca intrinsik ni kita panggil satu faktor yang kita panggil umur, macam umur, saiz badan, berat badan, pengalaman, struktur badan. Okay,
faktor ekstrinsik ni faktor persekitaran, pakaian, peralatan, latihan dan juga pesaing. Ini benda ni. Dalam kedua-dua faktor ni, dia ada faktor yang kita panggil faktor yang boleh kita kawal dan faktor yang kita tak boleh kawal. Apa faktor yang kita boleh kawal dalam punca intrinsik ni? Apa faktor yang kita boleh kawal? Berat badan. Nah, berat badan kita boleh kawal. Okay. So, salah satu benda yang saya mengingatkan diri saya lah. Bila kita nak buat latihan ni, ada banyak benda yang banyak kecederaan yang berlaku apabila berlakunya peningkatan saiz dan berat badan tapi orang melakukan aktiviti yang sama macam berat dia, contoh berat dia sebelum ni 57, so dia rasa macam diri dia boleh buat aktiviti tu. But kalau you buat baru nak, macam saya seorang atlet, sebelum ni saya fit tapi bila saya tak train, tak ni, berat badan saya naik apa semua tu, itu antara benda-benda yang boleh menyebabkan expose diri saya kepada kecederaan. This is one example lah, okay? Right? And then faktor ekstrinsik ni macam persekitaran. Okay. Apa contoh persekitaran yang saya pernah alami Saya bagi satu contoh persekitaran ataupun peralatan ni. Saya pernah cover satu kejohanan bola jaring. Dalam satu hari yang saya duduk di medical coverage, meja medical tu, ada 3 injury berlaku pada satu tempat yang sama. Dia ada 2 court, kejohanan tu dia buat, dia ada 2 court. Dia happen, macam saya sebagai medical personnel, bukan sahaja saya hanya cover tournament tu. Sekiranya berlaku kecederaan tu, saya first injury berlaku, saya tak notice kenapa benda tu berlaku. Maybe sebab impact atlet tu dia jump, landing, bola jaring landing dan dia twist kaki. The second time, the same thing happen on the same spot. So masa tu saya dah fikir kenapa berlaku tempat yang sama. So masa yang diorang break rest tu, saya pergi kat tempat yang berlakunya kecederaan tu, rupa-rupanya ada satu masalah dekat situ. Court tu dia guna kita panggil penggunaan yang apa nama dia panggil? Okay, apa yang berlaku? Terdapat di floor tu ada kesan dipanggil getah. Bila kita guna dekat Malaysia ni kan kita guna satu court tu, satu macam stadium juara Bukit Kiara tu, diguna untuk badminton. Lepas tu bila dia netball dia akan clearkan badminton punya tu dia akan tukar menjadi court netball kan. So kesilapannya ialah ada kesan getah dekat situ, kesan gam yang menyebabkan apabila atlet netball ni dia main, dia lari, dia jumping dan dia landing pada tempat yang spot tu, ada banyak jugalah, macam quite big juga dalam area tu. So kaki dia stuck kat situ menyebabkan dia berlakunya 2 orang lah masa tu yang terlibat. Satu ACL, satu lagi tu, seorang lagi tu ACL dan juga meniscus. Itu yang berlaku lah. So sama dengan video tadi yang kalau you all tengok, you all nampak tak tadi ada satu fasa bola tu kan dia ambil lajak berlaku ni pelanggaran antara player yang dia terhantuk kepala pada meja dekat tepi side line tu. Perasan tak? Walaupun jarak dia agak dah jauh tapi disebab momentum player tu boleh menyebabkan, itu pun nampak tak, dia tak berlaku kecederaan dalam masa dalam petak bola sepak tu, berlaku di tepi. This ada thing yang sebenarnya sebagai organizer sesiapa ke dan perlu ada jarak yang mencukupi untuk membolehkan player ambil lajak sekiranya berlaku ni lah momentum sewaktu permainan tu. Faham tak, clear tak maksud saya? So ini antara punca-punca luaran yang sebenarnya kita kadang-kadang tak boleh kawal. Walaupun dia dah try jarakkan juga. So kalau netball kejohanan sekarang ni memang kedudukan player reserve kerusi tu pun jauh daripada ni, sebab bila player dia buat interception dekat tepi line tu, dekat netball kan, interception, dia akan boleh terlanggar kalau ada bench player kat tepi tu yang boleh menyebabkan kecederaan. Okay, so keselamatan dari sukan ni kita boleh, macam saya kata tadi lah, saya ni, so kita nak amalkan budaya yang selamat. Sebenarnya kalau kita bersukan untuk apa? Kalau kita bersukan, kita nak, kalau boleh kita nak sihat, kita nak elakkan daripada berlaku kecederaan. So few things yang sebenarnya dalam sukan sebenarnya ada beberapa elemen yang kita panggil. Satu ialah disiplin dalam sukan lah. That's why dalam kebanyakan sukan, even netball, bola sepak, dia adanya referee untuk membolehkan ini. Penting juga referee ni sebab kalau tak ada referee ni boleh berlaku kegaduhan, boleh berlaku, itu semua yang boleh menyebabkan kecederaan lah. Okay, alright.
Alright. The next one is keselamatan diri. Okay, kita cerita pasal air ni, antara pengalaman saya bekerja dengan atlet ni, saya pernah ikut satu sukan tu, satu pasukan atlet, dia boleh share, tahu tak air mineral botol besar tu. Ni botol kecil kan? Air mineral yang botol besar tu, gambar-gambar share. Those are the thing yang sebenarnya kalau secara logiknya, atlet memerlukan konsumen air yang mencukupi. Even jangan cakap atlet, saya orang biasa pada masa ni tidak aktif mana pun, kita sentiasa bawa air dan minum air mencukupi. Ini antara benda elemen yang sangat penting kalau you belajar pemakanan, berapa banyak perlu minum, itu semua ada sukatan dia sebab kita as an athlete, kita bukan boleh perlu minum terlalu banyak, dia ada sukatan-sukatan dia juga. That's why dalam sukan dia ada kiraan, kita nak tengok berapa rehydrasi yang berlaku tu yang dia weigh in. Dia pernah tengok kalau atlet dia weigh in masuk sebelum dia tournament, sebelum dia bermain, dan lepas dia habis cooling down, dia akan timbang balik untuk tengok perbezaan. Saya rasa dalam pemakanan dia orang dah explain benda tu. Dia punya main point kat sini ialah perlunya konsum air yang mencukupi di sepanjang semasa latihan dan juga pertandingan untuk mengelakkan daripada berlakunya dehydration dan dehydration boleh lead kepada masalah macam seperti muscle cramp, keletihan, kelesuan badan macam fatigue, lesu disebabkan oleh tak cukup air. Itu semua benda yang boleh berlaku. Saya pernah pergi, ada pengalaman dengan satu atlet. Masa tu kita pergi New Zealand di mana cuaca sebenarnya sejuk masa tu. Kalau ikutkan atlet ni dia memang minum, tak adalah kata mungkin masa sejuk dia tak minum air banyak. Itu yang sering berlaku lah sebab tak rasa haus kan bila kita berada kat negara sejuk kan. So apa yang berlaku, atlet tu dia memang bila dia main indoor tu pun sejuk dan atlet tu skinny, dia causing cramp yang teruk. Keadaan cramp yang teruk bermula daripada calf naik ke hamstring and then slowly dalam within like half an hour saya try bagi dia macam-macam untuk resolvekan dia punya cramp, tak berlaku dan kita bawa dia pergi emergency. So selalunya dalam medical kita memang akan memastikan, so memang ini antara benda elemen yang akan dilihat dari segi perspektif sukan untuk konsum air yang mencukupi sepanjang proses latihan dan juga pertandingan. Okay, alright. Ada banyak ni saya just share di gambar ni, ada banyak evidence yang coffee bagus untuk performance apa semua ni kan, tapi it can also cause dehydration punya tu. So consume berapa banyak, this is just macam kiraan kita panggil berapa banyak dia punya ni, tapi sebenarnya ianya juga bergantung kepada body masing-masing. So sebenarnya kalau memang atlet yang memang dia nak ni, dia tak consume banyak kafein lah sebab untuk mengelakkan daripada dehydration. Okay. Okay. Saya makan keselamatan. Okay. Dalam kita panggil emergency ni, okay, ada beberapa benda yang kita perlu cover lah, kita kena faham kat sini. Okay. Kita mesti ada sediakan plan tindakan kecemasan, kita panggil emergency plan. Okay. Selalunya paling-paling tak, tapi yang biasa, tadi ada seorang yang mention gym punya ni kan, ada tak dekat tempat you all tu ada kita panggil first aid box? Ada tak selalunya? Mesti ada. Okay. So ini penting, yang memang penting lah. Even kalau saya bawa pasukan sekolah, kalau saya cikgu, saya bawa pasukan sekolah, untuk kita bawa tim tu, kita mesti kena sediakan satu first aid box lah. Benda basic, benda yang keperluan asas yang apabila berlakunya kecederaan tu, kita dah ada benda. Ada dua benda penting yang memang kalau, if not, kalau saya physio memang saya bawa macam-macam lah. Tapi kalau you all as ni, cukup dengan mempunyai satu first aid box yang mempunyai semua barang basic. Okay. Saya pernah set up untuk macam ada rakan mintakan kan, cikgu sekolah dia minta kita set upkan untuk kalau dia bawa atlet dia, cikgu PJ lah. So apa yang buat, pergi kat farmasi, belikan semua, tapi dia agak nak rasa costly tu, dalam RM250 tu ada jugalah untuk satu first aid box yang betul-betul mencukupi. Ada bandage, ada yang untuk arm sling, kalau ada luka, buat luka, gunting, semua lengkap lah dalam tu. So selalunya medical box yang betul-betul support ataupun mencukupi
dia taklah kecil sangat. Dia mesti mencukupilah barang-barang asas dia tu. Okay, you boleh tengok, kalau you Google, you boleh tengok apa benda-benda barang asas yang ada dalam tu. Yang paling penting ialah untuk luka, kalau ada ankle sprain, bergantung kepada jenis sukan sebenarnya. Selalunya medical box tu kita equipkan mengikut apa keperluan kecederaan, jenis kecederaan yang sering berlaku dalam setiap sukan. Itu saya punya cadangan lah. Okay, alright. Tadi kita dah mention juga, kita kena periksa padang, gelanggang tempat latihan. Rasanya siapa-siapa organizer memang perlu. Kalau saya medical personnel pun, dengan pengalaman saya yang pernah berlakunya kecederaan atlet bola jaring pada satu masa, satu tournament yang cover tu berlaku tempat yang sama, sebagai medical personnel ataupun even kita boleh pergi go round. Biasa orang pergi go round dekat court tu untuk tengok ada apa-apa air ke licin. Macam indoor sukan-sukan indoor, bola sepak, futsal, netball, dengan hanya ada beberapa titik air yang jatuh di atas court tu, itu pun boleh menyebabkan kecederaan. Sebab bila atlet tu landing, dia slide, dia akan licin. That's why dalam netball, untuk sukan-sukan yang padang pula. Sukan-sukan yang court, apabila kita buat ais kan, medical kan kita bawa ice pack kan. Kita tak bawa dalam plastik tu sebab dia boleh menyebabkan leaking ais tu. That's why kita ada macam ice bag yang waterproof, yang tak ada air, maksudnya tak basah. Tu antara benda-benda langkah keselamatan yang kita ambil supaya kita nak mengelakkan bila kita berlari ke dalam court tu, kita tak menyebabkan ais yang kita bawa tu macam meleleh-leleh air dia kan. Those are the thing yang perlu diingat lah kalau sebagai medical personnel, yang tu kita aware lah. Even kalau you all nak cover basic pun, benda-benda ni antara benda utama. Sebab saya nampak banyak yang just bawa ice bag kan, masuk lari, masuk macam court indoor tu without perasan yang ada air meleleh-leleh yang boleh menyebabkan kecederaan kepada orang lain pula. Okay. And then kesesuaian peralatan susunan macam tadilah, meja tu tak boleh terlalu dekat. Okay. Alright. It is paling penting, tujuan dia adalah untuk keselamatan untuk